Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang berada di studio. Alhamdulillah, insyaAllah dalam meja SPE sesi ini saya akan kongsikan dengan anda berkenaan Yahudi, diktator media. Adakah ini satu konspirasi teori? Adakah ini seperti yang kita baca dalam internet adalah satu kisah yang mungkin adalah macam cerita dongeng? Takkanlah mereka ni semuanya menguasai media? Tak mungkin kan? Mungkin itu pandangan kita. Baik, hari ini saya tidak akan membawakan isu ini berkenaan ataupun mengikut jalan konspirasi teori, tapi saya akan beritahu siapakah yang berada di sebalik media-media gergasi ini, dan anda yang konklusinya saya serahkan kepada anda untuk memikirkannya. Kita just hanya nak tahu siapakah yang merupakan tulang belakang organisasi ini. Baik, kita nampak ini adalah mukadimahnya. Kita mula dengan pertama sekali. Saya rasa saya nak mula dengan Walt Disney. Sebab Walt Disney ni saya dari kecil saya tengok. Dan saya percaya sekarang ni Walt Disney juga ada junior channel dan juga ada teenager punya channel. Dan anak-anak anda, kalau anda ada television satellite lah, kena yang berbayar, InsyaAllah kemungkinan besar dan punya anak-anak anda akan ada channel Disney. Jadi kita nak tahu dengan lebih lanjut siapa yang menguasainya. Baik, ini adalah Robert Allen Bob Iger yang merupakan CEO of Walt Disney pada waktu dan ketika ini. Okey, ini sedikit sejarah. Alright. Mengenai Walt Disney, ia telah ditubuhkan oleh keluarga yang bukannya Yahudi, tetapi diserahkan kepada chairman Walt Disney sebelum Robert Allen pada tahun 1984 kerana mungkin tidak dapat mengendalikannya lagi. Pada zaman dulu, sebelum 1984, kebanyakan rancangan-rancangan Walt Disney lebih berkisar ataupun berobjektifkan, bervisikan kekeluargaan. Itulah prior to their takeover. Tetapi pada 1984 ia telah pun diambil ataupun diambil alih oleh chairman dan CEO Michael Asher yang merupakan seorang Yahudi yang berasal daripada keluarga Yahudi New York, yang berketurunan Yahudi Jerman, dan buat pengetahuan anda, daripada kalau anda Google dan mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai previous ataupun matan CEO Walt Disney ini sebelum Robert Allen, 16 ahli keluarganya dikatakan terbunuh dalam Holocaust yang berlaku di Jerman. Okey, seterusnya diambil alih oleh Robert Allen Bob Iger. Okey, siapakah beliau? Beliau ni juga adalah daripada keturunan Yahudi daripada New York City. Jadi ini adalah kuasa di sebalik Walt Disney pada waktu dan ketika ini. Dan kalau anda melihat pun rancangan-rancangan remajanya, kalau anda perhatikanlah dengan lebih halus, tidak seperti rancangan Walt Disney terdahulu. Dia sekarang ni banyak sexual content sebagai contohnya yang digarapkan di dalamnya. Dan seterusnya, siapa lagi company-company apa lagi yang berada di bawah Walt Disney ini? Adakah cerita rancangan kartun je? Hakikatnya antara subsidiary Walt Disney ialah jangan terkejutnya pada mereka yang suka sports, ESPN, sports channel tau, dan juga ABC Cable subsidiary. Jadi ini adalah antara orang ataupun tulang belakang Walt Disney. Jadi kalau anda rasa Yahudi ni tak boleh dipercayai ataupun sah-sahlah mereka ni orang yang jauh daripada Allah, jadi tepuk dada tanyalah selera. Baik, ini adalah berkenaan Walt Disney. Sekarang kita nak pergi ke Time Warner. Sebab ni dalam dunia muzik pula, okey. Ni adalah ex-chairman dia, Gerald Levin, yang memegang sebenar-benarnya ataupun berada dalam Time Warner ni sejak mula dia berkerjaya lagi banyak tahun, berpuluh tahun, dan sekarang ni bukanlah lagi menjadi CEO sejak tahun 2008, tetapi beliau berada dalam industri ini begitu lama sekali. Dan kalau anda perhalusi di bawah Time Warner ni ada cabang-cabang lain juga seperti Warner Brothers Record, Warner Vision yang diterajui oleh orang Yahudi, dan beliau ini sah-sahlah adalah orang Yahudi daripada keluarga yang berasal daripada
Rusia dan Romania. Jewish Yahudi, Rusia dan Romania. Rasa macam koinsiden kan? Inilah dalam industri muzik. Baik, seterusnya saya nak ceritakan kepada anda apa lagi di bawah syarikat ini selain pada Warner Brothers Studio. Majalah People yang mungkin anda pernah terbaca, dan juga majalah Fortune. Saya rasa kat Malaysia pun ada majalah ni. Jadi ini adalah antara orang tulang belakang. Tapi pada waktu dan ketika ini Time Warner diterajui oleh Jeffrey Burkis yang merupakan CEO bukan berketurunan Yahudi. Namun bila saya perhalusi lagi antara perjuangan CEO terkini Time Warner, iaitu Jeffrey Burkis, walaupun bukan orang Yahudi, antara lain dia pernah memberi sumbangan sebanyak 2.5 juta USD untuk undang-undang yang menghalalkan, yang membenarkan perkahwinan sesama jantina. Jadi ini adalah antara tulang belakang ini. Dan kalau anda memperhalusi juga antara video-video ataupun muzik-muzik yang dihasilkan sepanjang kepimpinan beliau adalah lagu-lagu gangster rap yang banyak encourage seks dan keganasan. Jadi ini adalah antara hasil titik peluh beliau. Okey, seterusnya tadi nak dengar radio, muzik, tengoklah betul-betul company apa yang sebenarnya menghasilkan video-video tersebut dan lagu-lagu tersebut. Baik, sekarang ni saya nak ceritakan mengenai CEO of CBS. Ini adalah satu channel news lah di Amerika Syarikat, yang saya pasti kalau anda memang jenis yang ikut je perkembangan media kan, mesti anda tahu CBS ni. It's a very popular company yang sangat terkenal. Dan siapakah yang orang kata founder CBS ni? Ia telah ditubuhkan pada tahun 1927 oleh keluarga seorang lelaki yang bernama William S. Pelly, bukan Nasir. Ini current CEO William, ni boleh Google terus ni, S. Pelly. Make sure spelling dia betul supaya anda boleh melihat sendiri dalam carian anda. Okey, beliau juga daripada keturunan Yahudi yang merupakan family dia, ayah dia imigran daripada Ukraine, Jewish family from Ukraine. So jadi ini adalah pengasasnya. Dan menarik mengenai CBS, ada satu ketika pada tahun 1985, waktu itu ada masalah dalaman dalam CBS. Okey, yang ini adalah pengasasnya pada tahun 1927. Ini kita nak pergi ke future sikit. Ada masalah kewangan dan perlu ada pengambil alihan ataupun penaung baru, pembeli baru untuk memastikan syarikat tersebut dapat meneruskan kelangsungannya. Dan ada seorang interested buyer yang bukan daripada keturunan ataupun latar belakang Yahudi yang bernama Ted Turner. Dan Ted Turner ini, buat pengetahuan anda, dia tidaklah pernah menunjukkan bahawa dia ni anti Yahudi atau sebagainya. Tapi pekerjanya juga pernah berkata, dia ni adalah pemilik pada ketika itu CNN, pengasas CNN, tulang belakang CNN. Pekerja dia pernah kata dia ni anti Yahudi lah. So jadi pendek kata, mereka tidak mahu orang yang tidak ada latar belakang Yahudi. Jadi apa yang berlaku, yang CBS buat, dia nak pastikan bukan orang Yahudi yang mengambil alih syarikat CBS. Beliau telah membuat kerjasama dengan Lawrence Tick yang merupakan seorang bilioner berbangsa Yahudi yang mempunyai perniagaan dalam perhotelan, insurans, sigaret ataupun rokok, untuk mengambil alih secara friendly, secara sementara lah, lebih kurang antara tahun 1986 sehingga 1995 ni. Betul-betul mereka tidak mahu orang yang tidak berketurunan Yahudi. Inilah antara konklusi yang boleh kita dapat lihat yang berlaku, walhal ada pihak ketiga yang bukan Yahudi ingin menawarkan satu jumlah yang besar untuk mengambil alih syarikat tersebut. Dan pada waktu dan ketika ini, hari ini adalah Leslie Moons yang merupakan Presiden dan CEO CBS. Dan buat pengetahuan anda, beliau juga daripada keluarga Yahudi, berasal daripada keturunan, dan memang orang Yahudi lah, daripada New York City, Amerika Syarikat. Baik, seterusnya ni saya nak anda peka betul-betul, kerana rancangan TV ini saya pasti anda pernah dengar dan mungkin pernah lihat dan masih menonton. Pernahkah anda mendengar rancangan TV Nickelodeon, saluran Nickelodeon? Kalau anda tak pernah lihat, anak anda mungkin lihat. Saya nak ban terus rancangan Nickelodeon ni sebab, ya Allah, kartun-kartun ni kita ni kadang-kadang parents ingat kartun ni tak apalah, tak teruk, tak ada kot lucah. Ni antara kartun-kartun yang lucah dan jahat dalam Nickelodeon selalunya yang saya tengok lah.
Tapi lama dah tak tengok, tak tahu lah perkembangan sekarang ni macam mana. Dan MTV, anda tahu tak MTV? MTV ni adalah TV music channel, dan memang semua muzik-muzik yang terkini semua dekat situ. Dan anda pun sepatutnya sedia maklum, kita pun sedia maklum bahawa the music industry di Amerika memang dipelopori oleh golongan keturunan Yahudi. Baik, pemiliknya inilah dia, pemilik Nickelodeon, rancangan Nickelodeon ataupun channel tersebut, dan juga MTV, yang bernama Summer Redstone. Dia ni sebenarnya adalah keluarga Jewish, daripada keluarga Jewish Yahudi, daripada mana? Daripada Germany. Dan nama dia sebenarnya, asal-asal keluarga ni, nama Redstone ni adalah nama keluarga lah, family name. Dan nama dia sebenarnya ialah Rothstein. Ni nama betul-betul nama Yahudi, Roth, saya nak spelling betul-betul, Stein. Tapi bapa dia tukar kepada Redstone. Ini adalah direct translation bahasa Yahudi ataupun nama keluarga Yahudi Jerman. Jadi kita tengok nama ni, kita dah tahu ni keluarga Yahudi Jerman. Dan ini adalah orang yang merupakan tunas belakang rancangan Nickelodeon, channel Nickelodeon dan juga MTV. Dan beliau sekarang dah berusia 92 tahun dan masih hidup dan masih menerajui syarikatnya. Okey, seterusnya. Semua duk berdebar, apa ni? Aku dah tengok sama ni, rancangan apa? Semua ni Yahudi yang pelopori. Baik, seterusnya. Siapa tak kenal Steven Spielberg? Dan ini sahabatnya, rakannya, Geffen dan juga Katzenberg. Tiga-tiga mereka ni adalah orang Yahudi, dan Steven Spielberg secara spesifiknya adalah daripada keturunan Yahudi Ortodoks. Okey, dan sedikit latar belakang, dia berasal daripada keluarga Yahudi Ortodoks yang tinggal di Cincinnati, Ohio, Amerika Syarikat. Apakah antara rancangan-rancangan? Siapa tak tahu? Indiana Jones kan, E.T. Extraterrestrial, lepas tu cerita Saving Private Ryan, dan satu lagi Schindler's List. Kalau anda melihat cerita ni, Schindler's List ni adalah berkenaan Holocaust, mengenai seorang ahli perniagaan Jerman yang menyelamatkan ribuan orang Yahudi lah sewaktu zaman Hitler. Dan cerita ni mendapat sambutan begitu hebat sekali, nominated dalam Grammy Awards dan sebagainya, mendapat banyak award. Dan inilah tiga sahabat yang ketiga-tiganya daripada keturunan Yahudi yang mengasaskan tak bagi orang terkejut, DreamWorks. Yang nampak corang pancing tu, budak pancing yang anda tengok kalau cinema, the movie, DreamWorks. Inilah pengasas mereka. Okey, dan jadi supaya anda peka dengan apa yang mereka lakukan. Okey, seterusnya saya nak kongsi pula. Ini adalah berkenaan yang setakat ni kita muzik dan filem industri. Sebab saya rasa orang Malaysia ni banyak tengok filem-filem daripada barat. Okey, ini kita pergi kepada The New York Times. Okay, The New York Times, sebab saya rasa sekarang ni dengan dunia tiada sempadan, banyak maklumat kita dapat daripada luar negara, dan antara yang kita selalu nampak daripada New York Times. Siapakah pemilik New York Times? Siapakah peneraja New York Times? Siapakah orang belakang New York Times? Buat pengetahuan anda, okay, sedikit mengenai New York Times. Ini adalah daripada keluarga, sebenarnya bukan Yahudi yang buat dan mengasaskan pada tahun 1851, tetapi ada masalah seperti biasa dan dijualkan kepada keluarga Arthur Ox Sulzenberger. Saya nak sebut pun tergeliat lidah. Dan ini adalah syarikat ini dibeli oleh sebenarnya bukan lelaki ini, tetapi datuknya pada tahun berapa, 1896 diberikan kepada beliau. Okey, dan sehingga ke hari ini The New York Times ni, the CEO dan publisher The New York Times masih berada di tangan keluarga ini yang merupakan keluarga Yahudi di Amerika Syarikat. Seterusnya kita nak pergi, ni pun glamour juga. Okey, Peter Can. Dia adalah ex-chairman, dia dah jual syarikat dia, dan CEO of Dow Jones and Company. Apa Dow Jones and Company ni? Tak kenal pun nama syarikat ni. Kenapa dia penting? Kerana mereka ni adalah pemilik The Wall Street Journal. Sekarang semua dah buat tahu kata dah terbaca mengenai The Wall Street Journal. Siapa ni? Mereka ini sebenarnya syarikat The Wall Street Journal telah pun dijual setelah keluarga ini mengasaskannya dan mengembangkannya selama 105 tahun. Okey, dan mereka menjualkannya kepada siapa? Mereka di keluarga Yahudi lah yang dah pegang lama syarikat ini, The Wall Street Journal, dan dijualkan kepada sebuah syarikat yang bernama News Corporation. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal News Corporation. Tadi kita cakap mengenai keluarga Yahudi, semuanya Yahudi.
Okay, sekarang ni News Corporation, inilah toke besar News Corporation, iaitu Rupert Murdoch. Nama dia ni sebenarnya buat pengetahuan anda, saya tahu pun bila berlakunya skandal di Britain beberapa tahun lepas, di mana kes mereka ni syarikat, ada sebuah company di bawah milikan Rupert Murdoch di Britain, ni satu syarikat tabloid yang didapati melakukan aktiviti illegal, haram dalam mendapatkan maklumat berita mereka yang sensasi lagi tabloid. Mereka masuk masuk dalam internet orang, masuk dalam email, masuk dalam spy dalam panggilan telefon artis, politician dan ramai lagi. Sampai ada kes yang mengatakan satu kes kidnapping, anak mereka tidak dapat diselamatkan kerana mereka ni campur tangan dengan cara yang illegal untuk mendapat maklumat dan mengeluarkan berita-berita tersebut di dalam akhbar mereka. Jadi barulah saya tahu, oh, Rupert Murdoch, siapa dia ni? Dan ada yang mengatakan kalau kita nak baca dan dapatkan pengetahuan mengenai latar belakang Rupert Murdoch agak sukar kerana ada banyak version. Ada yang kata dia bukan Yahudi, ada yang katakan mak dia Yahudi, tapi kalau mengikut undang-undang Yahudi, kalau anda dilahirkan melalui orang kata jalur keturunan ibu anda, macam kalau kita ni ikut patriarchal lah kan, bukan matriarchal, so jadi kita ni ikut keturunan belah bapa. Tapi kalau ikut Yahudi, dia ikut belah mak. Jadi kalau anda ada ibu, kononnya lah kan, kalau ibunya Yahudi, dia pun Yahudi. Wallahu alam. Tetapi yang kita nak tahu, apakah antara media-media yang dia kawal. Tapi sebelum itu, sebelum saya bagi tahu, saya nak bagi tahu mindset dia. Mindset Rupert Murdoch ni, macam mana mindset dia? Dia bukan Yahudi, katalah kita buat assumption. Okey lah, kita tak pasti latar belakang dia. Dia bukan Yahudi, okey? Tetapi ini adalah antara tweet dia sendiri daripada personal account dia. Dia kata mengenai konflik Palestin Gaza pada tahun 2012. Kita tahu pada ketika itu Malaysia pun menyaksikan apa yang berlaku dan kita pun geram kadang-kadang dengan media barat dan media-media khususnya mainstream yang tidak melaporkan, kita rasakan sebagai tidak seimbang. Visual anak-anak kecil yang terbunuh tidak dipaparkan dengan menyeluruh. Tetapi dia kata apa tau? Ni dia kata, dia tweet sendiri, why is Jewish owned press so consistently anti-Israel in every crisis? Kenapakah media-media yang dimiliki oleh Yahudi sangat anti-Israel setiap kali berlakunya krisis? Apakah analisa yang kita boleh dapat daripada statement oleh Rupert Murdoch ini pada tahun 2012? Pertama, dia mengakui bahawa media mainstream dikuasai oleh orang Yahudi, okey? Dan keduanya, dia sendiri berhaluan pro-Israel. Jadi kita nak tahu betapa kuatnya kuasa dia, sebab dia ni dah kita nampak memang pro-Israel daripada statement sendiri, bukannya konspirasi teori antara syarikat-syarikat yang dikuasainya. Bersedialah, sebab saya tengok poster-poster daripada rancangan TV ini pun ada di negara kita. Fox News, Fox Broadcast Network, 20th Century Fox, okay, New York Post, The Wall Street Journal dah dibeli oleh beliau, The Times of London, The Sunday Times, Sky News, HarperCollins, dan sebenarnya syarikatnya meliputi 50 buah negara daripada 800 buah syarikat, dan beliau juga mempunyai subsidiaries media di seluruh dunia, termasuklah Asia. Ke Asia ada 30 buah negara. Saya tak sempat nak analyse secara detail lagi. Adakah Malaysia termasuknya? Saya percaya, sebab Fox memang dah ada di sini dan anda boleh lihat poster-poster billboard di rata-rata. Jadi setiap kali anda membuka TV, hati-hatilah kerana rancangan-rancangan yang pastinya dimiliki oleh individu-individu tersebut, khususnya yang punyai pandangan, pegangan, ideologi pro-Israel, mereka akan memasukkan agenda-agenda mereka. Jadi tak payah tengoklah TV, sudah cukup, Alhamdulillah. Dan kita rehat seketika dan moga-moga apa yang saya kongsikan di sini membuka mata kita.